Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang menghimpunkan kita sama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan menyambung kembali slot siri kisah sahabiat. Iaitu kalau sebelum ni kita dah mendengar berkenaan dengan sahabiat, iaitu isteri Nabi yang bernama Khadijah, Aisyah dan Hafsah. Jadi insyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi berkenaan dengan isteri Nabi yang seterusnya yang bernama Zainab. Okey. Jadi sebelum tu suka untuk saya ingatkan kembali kan, kenapa kita perlu menyoroti kembali kisah para sahabiah kan? Kenapa kita perlu baca kembali kisah para sahabiat, sedangkan mereka semua telah wafat, dah tak ada. Zaman mereka telah berlalu lama dah kan, 1000 tahun yang lepas. Okey, jadi suka untuk saya ingatkan bahawa kisah sahabiat ni merupakan kisah yang patut untuk kita baca pada zaman ini dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita kan. Sebab apa? Sebab pada zaman ini kebanyakan wanita-wanita muda pada waktu ini yang kehilangan punca. Dia tak ada inspirasi nak jadi macam siapa kan. Jadi kisah yang tokoh yang terbaik untuk kita contohi adalah sahabiat kan. Sedangkan kisah-kisah sahabiat ni kadang-kadang kita tahu sekadar nama je, tapi tak tahu pun kisah di sebaliknya kan. Apa yang berlaku sekarang, kebanyakannya remaja-remaja ataupun wanita muda sekarang, tak kisahlah wanita muda ataupun wanita tua kan, yang berumur, kebanyakannya dia mengambil orang yang hidup pada zaman kini untuk menjadi idolanya kan. Ada yang mengambil artis-artis menjadi dia punya idola kan. Tetapi sebaiknya kita sebagai muslimat kan, mengambil para sahabiat ataupun ummahatul mukminat menjadi kita punya idola kan. Jadi macam mana kita nak menjadikan mereka sebagai idola sedangkan kita tidak mengenali mereka kan. Jadi sukalah saya pada malam ini berkongsi kisah isteri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsh. Mudah-mudahan kita boleh mengambil kisah mereka menjadi inspirasi untuk kita dan menjadikan mereka idola kepada kita dalam dalam menjadi panduan hidup kita pada masa kini. Jadi tahukah kalian bahawa isteri Nabi yang bernama Zainab ada 2 orang? Okey, ada 2 orang ya, isteri Nabi yang bernama Zainab. Okey, yang pertama sekali adalah Zainab binti Huzaimah dan yang kedua Zainab binti Jahsh. Mungkin yang kita jarang dengar kisah Zainab binti Huzaimah. Yang selalu kita dengar adalah kisah Zainab binti Jahsh. Betul kan? Okey. Jadi kita boleh tengok kenapa Zainab binti Huzaimah ni kita tak kenal sangat. Tak banyak cerita dia. Okey. Jadi Zainab binti Huzaimah ni dia merupakan adik-beradik lah kepada Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith ni merupakan isteri Rasulullah juga, tetapi bukanlah Rasulullah masa Rasulullah berkahwin dengan Zainab tu, Zainab binti Huzaimah, Rasulullah belum berkahwin lagi dengan Maimunah binti Al-Harith. Jadi selepas Zainab binti Huzaimah wafat, barulah Rasulullah berkahwin dengan Maimunah binti Al-Harith. Jadi tidak berlakulah perkahwinan 2 orang dalam ahli keluarga. Okey. Jadi siapa Zainab binti Huzaimah ni? Dia tidak banyak cerita berkenaan dengan dia kan. Jadi ketika Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Huzaimah ni, Zainab binti Huzaimah ni dia merupakan seorang balu yang mana suaminya telah terkorban dan syahid di medan Uhud. Suaminya yang syahid tu bernama Ubaidah bin Al-Harith. Jadi kemudian selepas Rasulullah mendengar tentang kisah suaminya yang mati syahid, maka Rasulullah pun timbul di hati Rasulullah rasa simpati dan kasihan terhadap Zainab binti Huzaimah. Jadi Rasulullah pun meminangnya dan berkahwinlah dengan Zainab binti Huzaimah kerana atas rasa simpati dan of course lah kerana ketakwaan dan budi pekerti Zainab binti Huzaimah yang mulia dan salihah. Okey. Jadi tidak banyak kisah yang disebut berkenaan dengan Zainab binti Huzaimah ni
kita pun jarang-jarang dengar dan tak tahu pun kisah dia sangat kan. Sebab apa? Sebab Zainab binti Huzaimah ni dia hidup selepas dia berkahwin dengan Rasulullah sekejap sahaja kan. Ada riwayat yang berkata dia hidup dengan Rasulullah selepas berkahwin selama 2 bulan, ada yang kata 3 bulan, dan yang paling lama sekali 8 bulan kan. Maksudnya tak sampai setahun pun dia hidup bersama dengan Rasulullah. Selepas itu beliau wafat. Jadi sebab itulah tak banyak cerita berkenaan dengan Zainab binti Huzaimah. Okey. Itu Zainab yang pertama, isteri Rasulullah yang pertama yang bernama Zainab. Okey. Kemudian isteri Rasulullah yang kedua yang bernama Zainab adalah Zainab binti Jahsy. Ini yang biasa kita dengar, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni dilahirkan di Mekah 33 tahun sebelum hijrah. Jadi Zainab binti Jahsy ni dilahirkan di kalangan golongan yang bangsawan dan berketurunan mulia lah. Okay. Dan dia merupakan seorang yang cantik dan mulia di kalangan wanita Quraisy. Zainab binti Jahsy juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelah bapanya. Jadi atuk Zainab dengan atuk Nabi adalah orang yang sama. Kan? Jadi atuk antara pakcik-pakcik dan makcik-makcik Zainab ni antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib dan Safiyah binti Abdul Muttalib kan. Yang mana mereka ni semua pahlawan-pahlawan dan tokoh-tokoh lah dalam Islam kan. Memang keluarga dia orang ni merupakan keluarga yang mulia dan tinggi Antara adik-beradik Zainab binti Jahsy juga adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Mereka adalah Abdullah binti Jahsy, Abu Ahmad dan Hamnah binti Jahsy. Awal-awal kisah mereka masuk Islam ni adalah apabila abang dia Abdullah binti Jahsy masuk Islam dulu kan. Kemudian bila abang dia masuk Islam tu, Abdullah binti Jahsy masuk Islam, dia pun mengajak adik-beradik dia yang lain masuk Islam, dan akhirnya Zainab pun masuk Islam juga. Jadi adik-beradik mereka ni, Zainab binti Jahsy ni, mereka antara yang awal-awal masuk Islam apabila Islam tu adalah. Jadi orang yang awal-awal masuk Islam ni dia melalui kesusahan dalam mengamalkan agama Islam pada masa tu. Jadi sampailah akhirnya Rasulullah mengizinkan umat Islam untuk berhijrah, maka mereka pun berhijrah ke Madinah kan, dan meninggalkan rumah mereka. Rumah-rumah mereka ni telah diambil oleh Abu Sufyan. Okey. Itu kisah pendek ni bagaimana Zainab binti Jahsy masuk Islam. Jadi di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Okey, kemudian selepas daripada peristiwa tu, Zainab binti Jahsy turut menyertai Rasulullah dalam perang Taif, perang Khaybar dan Hajatul Wada. Okey. Jadi kita tengok macam mana kisah perkahwinan Rasulullah dengan Zainab. Macam mana Zainab boleh berkahwin dengan Rasulullah. Kisah dia merupakan satu kisah yang besar dan hikmah yang besarlah dalam Islam apabila Zainab dikahwinkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi perkahwinan ini telah membatalkan adat jahiliah pada masa itu. Iaitu pada masa itu adat jahiliah yang ada adalah adat tabanni ataupun mengambil anak angkat, yang mana anak angkat itu dibinkan kepada bapa angkat dan tidak dibinkan kepada bapa kandung. Jadi pada masa itu adalah adat pada zaman itu. Jadi semua yang mengambil anak angkat membinkan atau membintikan anak angkat dia kepada diri dia sendiri, bukan kepada bapa kandung kan. Jadi begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya dan dibinkan Zaid tu menjadi Zaid bin Muhammad, bukanlah Zaid bin Harisah. Okey. Jadi Zaid bin Harisah ni merupakan orang yang disayangi oleh Rasulullah kan. Sebab apa? Sebab Zaid bin Harisah ni merupakan hadiah pemberian daripada isterinya yang tercinta, iaitu Khadijah binti Khuwailid kepada Rasulullah selepas mereka berkahwin, menandakan kecintaan Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah. Jadi maka jadilah Zaid tu hamba kepada Rasulullah. Okey. Lama selepas itu Zaid tu sebenarnya dia menjadi hamba apabila dia telah diculik dan dijual sebenarnya sebelum dia menjadi hamba kepada Khadijah dan Rasulullah. Okey, jadi keluarga Zaid ni sebenarnya dah cari Zaid lama dah. Lama lepas tu barulah keluarga dia mendengar bahawa
ada khabar yang mengatakan Zaid ada dekat Mekah. Jadi keluarga dia datanglah ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah untuk menebus Zaid. Mereka keluarga Zaid datanglah, dibawa harta nak tebus Zaid. Jadi masa tu Rasulullah pun dah sayang dah kepada Zaid, sebab dah lama dah Zaid duduk bersama dia. Dan Rasulullah layan dia sebagaimana ahli keluarga. Jadi Rasulullah kata macam inilah kan. Rasulullah kata kita panggil Zaid. Bila Rasulullah panggil Zaid, Rasulullah kata apa? Kita bagi pilihan kepada Zaid, dia nak ikut siapa? Dia nak ikut ayah kandung dia ke, keluarga kandung dia ke, ataupun dia nak kekal duduk bersama dengan Rasulullah. Jadi apabila Zaid mendapat pilihan tu, akhirnya Zaid membawa pilihan nak duduk bersama, nak kekal bersama dengan Rasulullah kan. Jadi masa tu keluarga dia sedih lah. Sebab apa? Sebab Zaid membesar sebagai hamba, sebab asalnya dia bukan hamba kan. Jadi Rasulullah memberi jaminan kepada keluarga Zaid, kamu janganlah risau kan. Aku tidak akan menjadikan Zaid tu sebagai hamba, aku akan membebaskannya. Malah bukan saja membebaskannya, tetapi menjadikan Zaid bin Harisah sebagai anak angkatku kan. Jadi bila keluarga Zaid mendengar apa yang Rasulullah katakan itu, maka mereka pun gembiralah kan. Mereka lega sebab mereka pun nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga Zaid dengan baik kan. Dan akhirnya Zaid menjadi anak angkat Rasulullah, satu kemuliaan yang besar pada masa tu kan. Okey, jadi kemudian akhirnya jadilah Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah yang dinbinkan kepada Rasulullah. Jadilah Zaid bin Muhammad. Okey, apabila Zaid membesar dah membesarlah dan sampai umurnya untuk berkahwin, maka pada masa tu Rasulullah berhasrat untuk mengahwinkan Zaid dengan orang yang baik jugalah, orang yang mulia. Okey, sebab Rasulullah sayang pada Zaid, dia nak kahwinkan dengan orang yang mulia. Dan pada masa tu Rasulullah berfikir yang sesuai sekali berkahwin dengan Zaid adalah Zainab binti Jahsh. Okey, sepupu dia sendiri, sepupu Rasulullah sendiri. Maka Rasulullah pun meminanglah Zainab binti Jahsh untuk Zaid bin Harithah ni. Pada mulanya Zainab binti Jahsh ni dia menolaklah kan. Dia rasa dia tak sesuai untuk berkahwin dengan Zaid. Sebab apa? Sebab Zainab binti Jahsh ni daripada golongan bangsawan kan, orang yang mulia, orang yang cantik pula tu di kalangan orang Quraisy kan, wanita Quraisy. Zaid pula adalah bekas hamba kan. Jadi dia rasa tak selesa dekat situ dan tak sesuai. Tetapi apabila turunnya ayat Al-Quran yang berbunyi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Ahzab ayat 36. Yang bermaksud, dan tidak patutlah bagi orang-orang lelaki yang mukmin dan tidak pula orang-orang perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan bagi je, tapi akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata kan. Jadi apabila mendengar ayat ini, maka Zainab pun menerimalah lamaran Rasulullah dan akhirnya berkahwin dengan Zaid. Dan dia Zainab beriman bahawa pasti ada hikmahnya di situ kan. Jadi berlangsunglah perkahwinan antara Zainab binti Jahsh dengan anak angkat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah, ataupun masa tu Zaid bin Muhammad lah. Tapi sepanjang perkahwinan Zaid bin Harisah dengan Zainab kan, mereka rasa tak harmoni kan. Dan beberapa kali juga Zaid datang bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Dia mengadu berkenaan dengan masalah rumah tangganya dan menyatakan hasrat kepada Rasulullah yang dia rasa nak berpisah dengan Zainab binti Jahsh. Jadi masa tu apa Rasulullah pesan? Rasulullah menasihat kepada Zaid. Bila Zaid mengadu kepada dia, Rasulullah kata apa? Bertahanlah wahai Zaid kan, bertahanlah terhadap isteri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi bila mendengar begitu, Zaid pun dia cubalah dia cuba bertahan bersama dengan Zainab dalam lebih kurang setahun juga selepas tu. Lepas tu akhirnya dia menceraikan Zainab. Okey, semasa Zaid datang mengadu kepada Rasulullah berkenaan dengan rumah tangga dia, sedangkan masa tu sebenarnya dalam masa yang sama telah turun ayat
surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Yang berbunyi ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhshah. Jadi masa tu kan sebenarnya dah turun ayat yang bermaksud, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan kurnia kepadanya, begitu juga yang mana engkau telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya ketika kamu berkata kepada Zaid, kan, Zaid lah yang Allah dah berikan nikmat kepadanya, dan yang mana Rasulullah pun telah memberikan nikmat kepadanya. Yang mana Zaid tu telah di apa nikmat yang Allah telah berikan kepada Zaid, Rasulullah telah menjaga Zaid dengan baik daripada kecil. Kemudian daripada hamba, Rasulullah telah membebaskannya, kan, daripada penghambaan dan menjadikannya sebagai anak angkat, kan. Jadi itu nikmat, itu yang dimaksudkan dengan orang yang diberi nikmat kepadanya, kan. Jadi Allah berkata, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Zaid lah, kan, amsik alaika zaujak, kan, bertahanlah kamu dengan isteri kamu, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, kan. Masa itu sebenarnya, kan, apa yang berlaku, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih, kan. Sedangkan kamu masa itu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan, kan. Masa itu Allah dah nyatakan kepada Rasulullah, yang mana Allah dah khabarkan kepada Rasulullah bahawa akan datang nanti sebenarnya Zaid akan menceraikan juga Zainab, dan akhirnya Zainab akan berkahwin juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Tapi Rasulullah tak sebut lagi kepada Zaid pada masa itu. Malah Rasulullah, walaupun Rasulullah dah tahu, dah berita bahawa nanti Rasulullah akan berkahwin juga dengan Zainab, kan, Rasulullah tak terus kata, okeylah Zaid, bolehlah kamu ceraikan sekarang, kan, sebab lepas ni aku akan berkahwin dengan Zainab. Tidak, kan. Zainab tak sampaikan, Rasulullah tak sampaikan terus. Tetapi apa yang Rasulullah buat, Rasulullah kata kepada Zaid, tunggu dulu, kan. Cuba kamu bertahan dulu dengan rumah tangga kamu. Bertahan dulu dengan isteri kamu, dan bertakwalah kepada Allah, kan. Okey. Jadi dekat situ menunjukkan yang Rasulullah tidak gopoh, dan dia tidak terus bagi tahu apa khabar yang Allah telah khabarkan kepada dia, kan. Jadi Allah sambung, wa takhshan nas wallahu ahqqu an takhsha, kan. Sedangkan kamu menyembunyikan dalam hati kamu apa yang Allah menyatakan, dan kamu takut kepada manusia. Kenapa Rasulullah tak sampaikan? Sebab Rasulullah takut kepada manusia, kata-kata manusia, yang mana takut orang akan mengatakan yang Rasulullah ni berminat ataupun tertarik dengan menantu sendiri, ataupun nanti orang akan katakan, Rasulullah ni sebenarnya Rasulullah berkahwin dengan menantu sendiri, dengan isteri kepada anak sendiri, kan. Jadi Rasulullah takut kata-kata tu dikatakan kepada dia, kan. Sebab sedangkan Rasulullah tak bermaksud, tetapi itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada Rasulullah kerana ada hikmahnya di situ, kan. Jadi Allah kata apa? Wallahu ahqqu an takhsha, kan. Sedangkan sebenarnya akulah yang kamu akan kepada Allah lah kamu lebih berhak untuk takut, kan. Okey. Okey. Jadi selepas maka selepas itu, kan, falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula, kan. Okey. Okey, jadi kemudian selepas Zaid menceraikan Zainab dan telah habis iddahnya, Rasulullah mengkhabarkan kepada Zaid lah, kan, yang sebenarnya Allah mengarahkan bahawa akhirnya Zainab akan berkahwin dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah menghantar Zaid untuk meminang Zainab, kan. Jadi maka pergilah Zaid sendiri, kan, bekas suami Zainab tu pergi bertemu dengan Zainab dan menyampaikan hasrat Rasulullah untuk berkahwin dengan Zainab. Jadi masa tu apa yang Zainab buat, kan? Zainab kata apa? Aku tidak akan memberikan apa-apa jawapan sehinggalah Allah menurunkan ayat ataupun arahan. Okay, kemudian turunlah sambungan ayat yang tadi,
Sambungannya adalah falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Yang bermaksud, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap isterinya, iaitu apabila Zaid menceraikan isterinya, maka kami kahwinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengahwini isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi, kan. Jadi maka bila turunnya ayat itu, maka Zainab pun bersetujulah untuk berkahwin dengan Rasulullah, kan. Jadi perkahwinan Rasulullah dengan Zainab ni merupakan arahan daripada Allah, kan. Arahan daripada Allah, dan merupakan satu peristiwa yang membawa hikmah yang besar terhadap umat Islam. Bukan sahaja terhadap umat Islam, tetapi terhadap umat pada masa itu, kan. Yang mana perkahwinan Rasulullah dengan Zainab ni telah membatalkan adat jahiliah pada masa itu, iaitu adat at-tabanni ataupun mengambil anak angkat, yang mana anak angkat itu dibinkan dengan ayah angkatnya. Jadi Rasulullah juga membuat begitu, kan. Rasulullah asalnya membinkan Zaid bin Harisah tu kepada Muhammad, kan, Zaid bin Muhammad. Tetapi apabila turunnya ayat ini dan Rasulullah faham bahawa anak angkat itu tidak sama dengan hukumnya dengan anak kandung, kan, dan anak angkat itu tidak boleh dibinkan dengan anak kandung, dengan anak angkat itu tidak boleh dibinkan dengan ayah angkat, kan. Anak angkat itu mesti dibinkan dengan ayah kandung, kan. Maka Nabi pun tukar balik, kan, Zaid bin Harisah, kan, bukanlah Zaid bin Muhammad. Okey. Jadi pada masa itu terbatallah semua anak angkat tidak boleh dibinkan dengan ayah angkat, mesti dibinkan kepada ayah yang betul, kan, ayah kandung. Kenapa ini berlaku? Kerana apabila berlakunya binkan anak angkat kepada ayah angkat, maka di situ berlakunya hukum hakam yang lain, iaitu anak akan mewarisi harta ayah angkatnya, dan ayah angkat akan mewarisi harta anak angkatnya, kan. Begitu juga apabila itu berlaku, akan berlaku percampuran nasab, kan. Mana yang sebenarnya anak betul, mana sebenarnya anak angkat, kan, boleh bercampur-campur dekat situ, kan. Begitu juga boleh berlaku pengurangan hak, kan. Macam mana berlaku pengurangan hak apabila tiba-tiba ada anak betul dan anak angkat, kan. Bagaimana nak membahagikan harta faraid, kan. Sepatutnya anak angkat tak akan dapat apa-apa dan anak betul akan dapat banyak lah. Tapi apabila berlaku tabani ataupun anak angkat dibinkan dengan ayah angkat, maka berlakulah pengurangan hak terhadap anak yang sebenarnya, kan. Jadi apabila turunnya ayat ini, maka dia membatalkanlah semua hukum hakam tabani adat jahiliah tu, kan. Maka kekallah anak angkat yang sekarang ni, maksudnya anak angkat yang berlaku sekarang ni dibinkan kepada ayah yang betul, kan, dan tidak dibinkan kepada ayah angkat. Okey. Okey. Itu peristiwa hikmah yang besarlah dalam peristiwa perkahwinan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi antara karamah yang berlaku juga masa hari pernikahan Zainab dengan Rasulullah adalah turunnya ayat hijab masa hari perkahwinan Zainab dengan Rasulullah. Itu ada satu kisah yang panjang lagi, tapi saya tak ceritalah pada hari ini. Okey. Jadi perkahwinan Zainab ni, kan, dia adalah atas arahan daripada Allah SWT, dan perkahwinan ni menjadi kebanggaan Zainab terhadap isteri-isteri yang lain. Dia selalu cakap kepada isteri-isteri yang lain, dia kata apa? Kamu semua ni dikahwinkan oleh ahli keluarga kamu, kan. Tapi aku ni dikahwinkan dengan Rasulullah oleh Allah SWT dari atas langit yang ketujuh, kan. Dia satu kebanggaan lah kepada Zainab binti Jahsh. Jadi dia happy lah dekat situ. Okey. Dan peristiwa perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahsh juga merupakan salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab apa? Daripada peristiwa ini, kan, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT, kan. Allah kata apa? Kamu jangan takut kata-kata manusia, tapi akulah yang patut lebih berhak kamu takuti. Jangan takut dengan manusia, tapi takutlah kepada aku, kan. Kat situ Allah tegur Nabi Muhammad, kan. Jadi
Kenapa ia merupakan bukti kenabian? Sebab apa? Teguran Allah ni tercatat di dalam Al-Quran. Bermakna Nabi SAW menyampaikan kisah teguran Allah kepada dia, kepada para sahabat, kan? Dan kisah tu tercatat dalam Al-Quran yang kita boleh baca sehingga ke hari ini. Maksudnya kita tahu Rasulullah pernah ditegur oleh Allah SWT kerana sekian-sekian, kan? Sedangkan tabiat manusia lain, apa kalaulah peristiwa ini berlaku kepada manusia lain, kan? Manusia lain tu ditegur, kan? Ditegur oleh seseorang, dia tak akan cerita kepada orang lain yang dia ditegur, kan? Tak ada siapa pun yang suka apabila orang tahu dia ni kena marah ataupun dia ni kena tegur, kan? Jadi kisah peristiwa ni menandakan bahawa itu merupakan salah satu bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu kisah bagaimana berlakunya perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsh, yang mana dia telah dikahwinkan oleh Allah SWT dari langit ketujuh. Okey, dan ia menjadi kisah kebanggaanlah Zainab terhadap isteri-isteri Rasulullah yang lain. Okey, jadi kita tengok bagaimana peribadi Zainab binti Jahsh ni. Zainab binti Jahsh ni seorang yang cantik, kan? Bukan saja cantik, tapi dia seorang yang warak, kan? Selalu berpuasa dan selalu bangun malam melakukan qiyamul lail, kan? Dia juga merupakan seorang yang banyak bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Zainab binti Jahsh juga digelar sebagai Ummul Masakin, kan? Kenapa? Ummul Masakin yang bermaksud ibu kepada orang-orang miskin. Sebab apa? Sebab dia selalu memberi sedekah kepada orang-orang yang susah. Siapa-siapa yang susah, balu-balu, janda-janda, apabila dia susah, selalu datang kepada Zainab binti Jahsh, dan Zainab binti Jahsh akan membantu mereka. Okey. Sayyidatina Aisyah dia menyifatkan Zainab binti Jahsh ni sebagai apa? Dia kata apa? Zainab binti Jahsh ni selalu menyayangiku di dalam kedudukannya di sisi Rasulullah, kan? Sebab apa? Sebab Zainab selalu kata yang aku ni dikahwinkan oleh Allah, kan? Kemudian Aisyah berkata lagi, aku tidak pernah melihat wanita seperti Zainab dalam hal kebaikan agamanya, kan? Ketakwaannya kepada Allah, kejujurannya, silaturahimnya, dan banyaknya sedekahnya. Okey. Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata lagi, kata suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada isteri-isteri baginda. Rasulullah kata apa? Orang yang paling cepat menyusuliku dari kalangan kamu adalah orang yang paling panjang tangan dia. Jadi apabila isteri-isteri Nabi didengar Nabi berkata begitu, apabila isteri-isteri Nabi dia berkumpul, mereka selalu ukur tangan mereka, kan? Selalu ukur tangan mereka di tembok, kan? Sambil tu dia tengok mana tangan yang paling panjang, kan? Jadi tak henti-hentilah mereka ni apabila kumpul je dia memang akan ukur dia orang punya tangan, tengok siapa yang paling panjang, siapa yang akan menyusuli Rasulullah setelah kewafatan Rasulullah, kan? Sampailah sehingga Zainab binti Jahsh wafat, kan? Apabila Zainab binti Jahsh wafat, barulah mereka tahu yang dimaksudkan dengan panjang tangan bukanlah saiz tangan yang sebenar tu yang panjang, kan? Sebab apa? Sebab Zainab binti Jahsh ni adalah yang antara yang rendah jugalah antara zaujah Nabi ataupun isteri-isteri Nabi, kan? Bila orangnya rendah, maka tangannya tak adalah panjang sangat, kan? Tapi apa yang dimaksudkan oleh panjang tangannya adalah kerana Zainab binti Jahsh ni banyak bersedekah, kan? Banyak berbuat amal kebaikan dengan bersedekah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan panjang tangannya. Jadi Zainab binti Jahsh merupakan isteri Rasulullah yang pertama wafat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey. Zainab binti Jahsh juga macam mana dia banyak bersedekah, kan? Dia ni seorang yang kreatif. Dia seorang yang kreatif yang pandai buat kerja-kerja kraft tangan. Dia pandai menjahit, dia pandailah buat kerja kraft tangan ni, dan hasil kraft tangan dia tu dia akan dijualkan. Dia akan jual kraft tangan itu, hasilnya akan diinfakkan di jalan Allah SWT. Okay, jadi sebab tu dia banyak bersedekah. Okay, dalam satu ketika juga Rasulullah SAW pernah menyebut kepada Umar. Dia kata sesungguhnya Zainab adalah wanita yang awahah. Lepas tu Umar bertanya, apa yang dimaksudkan dengan awahah tu Rasulullah? Jadi Rasulullah bersabda, awahah tu bermaksud yang khusyuk lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Dan itulah sifat peribadi Zainab binti Jahsh.
kan. Jadi kita tengok bagaimana peribadi Zainab binti Jahsh, bukan sahaja seorang yang cantik, tapi seorang yang berperibadi mulia, yang menjaga hubungannya dengan Allah, kan, yang warak, selalu berpuasa, selalu melakukan qiyamul lail, kan, malah dia menjaga hubungannya dengan manusia juga, kan, selalu menyambungkan silaturahim, selalu melakukan amal kebaikan, malah terhadap orang-orang miskin pun dia melakukan amal kebaikan. Dia selalu membela wanita-wanita yang miskin, janda dan sebagainya. Kan, itulah kehebatan Zainab binti Jahsh, kan. Itulah peribadi dia. Okey, jadi akhirnya, kan, Zainab binti Jahsh dia wafat pada tahun ke-20 Hijrah. Ketika itu umurnya 50 tahun. Kan. Dan dia apabila dia wafat, dia turut disolatkan oleh Saidina Umar Al-Khattab dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Okey. Dalam satu riwayat diriwayatkan bahawa ketika Zainab binti Jahsh ni wafat, kan, beliau tidak meninggalkan walau 1 dirham ataupun 1 dinar pun. Tak ada apa-apa harta tinggal kat dia. Ini membuktikan yang Zainab binti Jahsh ni merupakan seorang yang sangat dermawan, kan. Dia sebelum dia wafat tu dia dah sedekahkan semua harta dia. Jadi dia tak bawa apa-apa. Masa dia tak tinggalkan apa-apa masa dia wafat, melainkan dia meninggalkan amal jariah dia yang banyak, sedekah dia yang banyak masa dia hidup. Jadi itulah kisah Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana kita boleh dapat banyak pengajaran daripada kisahnya, dan moga-moga kita menjadikan kisah isteri-isteri Nabi sebagai kita punya idola dan contoh tauladan lah untuk kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, kan. Sentiasa menjadikan mukminat-mukminat ataupun para solehat sebagai idola kita dan contoh hidup kita. Okey. Jadi wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada kisah isteri Nabi yang 2 orang ni, Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahsh. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.